macam korang ni. Okey, kita akan lihat. Sebelum tu okey, cikgu dah mula rasa nak masuk bab 3 bulan 3 dah, dan tak lama lagi mungkin kamu akan menamatkan kelas kita ya. Yes. Ekonomi kenapa? Oh. Makluman sekali lagi, minta maaf, makluman. Makluman kepada semua para Nasib baik pelajar. cikgu ingat. Kepada semua para pelajar, minggu hadapan. Okey, minggu hadapan cikgu akan memulakan kelas ekonomi tingkatan 4. Okey, minggu depan kelas ekonomi tingkatan 4. So siapa yang nak belajar tentang ekonomi, insya-Allah cikgu akan buka kelas pada hari Jumaat malam insya-Allah. InsyaAllah pada Jumaat malam siapa yang nak join boleh join kelas ekonomi. Very simple, ekonomi sangat senang. Cikgu akan memudahkan walaupun buku tu mungkin buku teks kamu mungkin macam complicated, tapi cikgu akan mudahkan insyaAllah. Yes, nak kimia, cikgu kau tak ajar kimia lah, sorry lah. Nak bio, Sekejap. Kau ingat ni Food Panda main order je kan? Ekonomi belajar pasal apa? Oh, best. Belajar tentang bagaimana manusia bagaimana manusia melakukan perbelanjaan dia, bagaimana manusia melakukan perniagaannya dan juga Cikgu, ekonomi. pasal ekonomi dunia ada belajar kat ke? Ya, tentang inflasi dan juga kemelesetan ekonomi semua ada. Yes, semua ada. Lebih kurang lah, tapi tak ada kurang pengiraan. So boleh buat forex benda lah kau ni. boleh lah. Okey, baik. So kita dah lihat. Okey, cikgu akan sharekan dulu. Okey, so kita telah sampai ke sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh maktab-maktab perguruan serta akhbar-akhbar tempatan yang berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Dan hari ini kita nak lihat ada juga perjuangan melalui penulisan, iaitu melalui akhbar dan juga majalah. So kita akan lihat perjuangan melalui penulisan. Iaitu akhbar dan juga majalah ini. Okey, kebanyakan akhbar pada zaman itu pada tahun-tahun 1920-an hingga 1930-an akhbar dan majalah telah mengetengahkan isu-isu hak dan masa depan bangsa. Okey, so kalau kita lihat kenapa isu-isu ini? Kerana pada waktu itu 1920-an dan 1930-an siapakah yang telah memerintah negara kita? Iaitu yang memerintah negara kita adalah British. British, pandai bukan Najib, British. Jadi akhbar-akhbar ini rasa bertanggungjawab untuk memaklumkan tentang hak-hak yang telah kita hilang. Yang telah hilang di tanah Melayu. Sebab itu kalau kita lihat akhbar-akhbar ini menerangkan isu-isu ini. Akhbar-akhbar dulu sebenarnya kan satu akhbar tu 1 sen, 3 sen akhbar dulu. Yes. Jadi memang murah gila lah. Surat khabar sekarang berapa itu? Surat khabar sekarang kalau tak silap cikgu RM1, ada yang RM2, ada yang RM1.50 macam tu lah kalau tak silap cikgu. RM1.60 Oh, ada lagi RM1.60. Yes. Okey, RM1.60. Tapi ramai yang akan tanya, macam mana dia orang boleh buat untung cikgu? Akhbar macam mana boleh buat untung? Sebenarnya akhbar untung dengan iklan. Sebab tu akhbar banyak iklan-iklan. Sebab iklan tu dibayar mahal. Sebab tu untungnya pada iklan. Okey, baik. Akhbar dan majalah, antaranya isu tentang polemik ataupun persengketaan kaum muda dengan kaum tua, juga isu pentadbiran ekonomi dan juga sosial. Betul, ada yang free juga. Okey, kenapa boleh bagi free? Kenapa boleh bagi free? Kerana akhbar itu telah banyak iklan dalam tu. Iklan tu yang yang kena bayar. Itu sebenarnya. Baik, penerbitan syarikat Jelutong Press telah suburkan penerbitan akhbar dan akhbar akhbar Melayu Kalau kita lihat akhbar Melayu, intelektual Melayu dan Inggeris terlibat dalam perkembangan surat khabar Melayu pada awal abad ke-20
especially Muhammad Yunus Abdullah. Oh, nama ni memang kena kita kata selalu dimentionkan ni, Muhammad Yunus Abdullah. Sebab Yunus Abdullah inilah yang telah memimpin, menerajui ni maknanya memimpin ya. Memimpin utusan Melayu dan lembaga Malaya. Begitu juga ada akhbar-akhbar seperti Warta Malaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis dan juga Majalah Guru. So ini adalah senarai akhbar-akhbar. Kamu just ambil, ingat nama-nama akhbar seperti apa tahu? Utusan Melayu, Fajar Sarawak, Warta Malaya, Majlis. Itu 4 yang senang nak ingat. Kalau soalan ada tanya tentang akhbar apa, so boleh ambil mana-mana 4 ni. Okay. Kemudian, nama-nama pengarang seperti Muhammad Yusof Abdul Hamid, Dato' On Jaafar. Cikgu baru mentionkan tadi tentang Dato' On Jaafar dan juga Abdul Rahim Kajai ni. Okay, mereka semua adalah pengarang, pengarang akhbar ya. Mereka bersuara tentang pendidikan dan juga tentang politik tanah air. Dan ada juga akhbar Inggeris iaitu seperti The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune. Ini memuatkan perkembangan tentang sosiopolitik dan ekonomi negara. Kalau di Sarawak iaitu akhbar Fajar Sarawak. Ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof. Okey, jangan risau. Bunyi notification tu adalah bunyi daripada PC cikgu. Daripada PC cikgu, jangan risau tak apa, cikgu silent kan. Risau korang ni. Okey, cikgu silent kan. Right. Jangan risau. Okey. Baik, kita lihat ya. Okey, so kita lihat iaitu Fajar Sarawak. Ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof, Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani serta Haji Abdul Rahman yang menjadi saluran menyedarkan kaum dijajah. Okey, banyak noti. Okey, so tak ingatkan tiba first time saya famous. Okey, memang sebenarnya kalau setiap kali kelas cikgu takkan baca semua WhatsApp semua. After class akan ada sehingga 20 message macam tu. Itu biasalah tu WhatsApp Okey. Seruan dalam Fajar Sarawak. Fajar telah tersinsing, bangunlah wahai bangsaku, menggesa rakyat bangkit menuju kemajuan. Begitu juga di Sabah, kebanyakannya isu pendidikan, tanah bumi putera dan kewangan petani disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam mesyuarat dan melalui aktiviti Persatuan Sosio Budaya. Baik, sebenarnya begini. Kita sebenarnya bila banyak fakta macam ni, cikgu, macam mana nak ingat cikgu? Sebenarnya tak perlu. Tapi ambillah beberapa nama, contohnya nama pengarang, contohnya Dato' On Jaafar, Abdul Rahim Kajai. Kemudian juga Muhammad Yunus Abdullah. Kemudian nama-nama surat khabar seperti Fajar Sarawak, Majlis, Utusan Melayu. Okey, itu nama-nama yang perlu. Dan daripada perjuangan melalui penulisan, kamu kena buat kesimpulan. Apa kesimpulan perjuangan ini? Perjuangan melalui penulisan ni. Kesimpulannya apa tahu? Iaitu akhbar-akhbar ini memainkan peranan untuk apa? Untuk menyedarkan rakyat pada waktu itu tentang isu hak dan masa depan negara, masa depan bangsa. Buat kesimpulan macam tu. Nampak tak? Itu kepentingan. Kenapa kita kena banyak baca fakta ni? Sebab kita boleh buat kesimpulan. Oh, rupa-rupanya akhbar-akhbar dulu cuba untuk menyedarkan orang ramai berkaitan tentang sedar tak? Negara kita dijajah oleh British ni. Sedar tak? Sebab ramai orang macam, yalah kita ni memang duduk bawah British. Tanah Melayu kan British. Dia fikir macam tu. So akhbar ni tujuan apa tahu? Bagi kesedaran. Ini tanah Melayu lah, tanah kita lah. Kita dijajah sebenarnya ni. Bangun. Nampak tak? Itu fungsi akhbar ni dan majalah ni. Supaya bagi kesedaran, oh iyalah, itu kesimpulan yang kita boleh buat. Nampak? Jadi sedarlah. So ianya sebagai satu propaganda, untuk apa? Kejutkan orang ramai tentang penjajahan yang sedang berlaku di negara kita pada waktu itu. Akhbar sekarang fungsi dia masih sama, cuma fungsi dia lebih kepada
menyiarkan berita-berita yang terkini lah. Berita-berita terkini. Baik. Cikgu, Kita lihat. Ya. zaman sekarang ada lagi orang baca surat khabar tu? Ada terutama sekali golongan-golongan tua yang masih lagi ingin membaca. Ya, masih ada lagi ingin membaca. Dan kalau ikutkan bagi cikgu, okey, memang maklumat ada di internet sekarang ni kan, macam-macam. Tetapi bagi cikgu, buku tetap relevan. Sebab itu buku penting untuk kita baca. Sebab apa? Dia menjadi satu tabiat. Ya, okey. Jadi kamu juga harus membaca, bukan semata-mata daripada ni ya, semata-mata daripada akhbar, tetapi juga daripada buku. So supaya menambahkan pengetahuan. Ingat bahawa bacalah buku-buku yang bermanfaat. Contohnya macam peristiwa orang Melayu ni, begitu juga seperti dunia Melayu ni, baca. So ini untuk apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Ingat, membaca bukan untuk kamu dapat lulus periksa, tak. Tetapi untuk apa? Untuk kamu menambah pengetahuan. Apa kelebihan dia? Nanti bila kamu dah bertambah pengetahuan, kamu akan tahu bahawa betapa pentingnya ya pengetahuan itu. Baik. Okey, seterusnya. Allah. Okey. Baik, general knowledge. Okey. So kita lihat, adakah akhbar dan majalah Melayu saja? Rupa-rupanya akhbar masyarakat Cina pun ada. Akhbar masyarakat Cina dan juga masyarakat India pun ada. Iaitu akhbar Cina biasanya merangsang pemikiran masyarakat Huaqiao. Ataupun kaum Cina seberang laut. Maknanya kaum Cina yang di luar daripada negara Cina. Ini akhbar-akhbar masyarakat Cina ya. Dan akhbar-akhbar masyarakat Cina yang ada di tanah Melayu ini, kebiasaannya dia keluarkan akhbar untuk apa? Untuk bagi tahu tentang pentingnya mengekalkan identiti Cina itu sendiri ataupun India. Begitu juga untuk memperjuangkan nasib wanita dan menyemai perasaan cinta akan negara asal, iaitu akan negara Cina. Itu sebelum merdeka dulu ya. Sebelum merdeka. Jadi penulisan akhbar masyarakat Cina biasanya cenderung kepada negara asal. Contohnya akhbar Lat Pau dan juga Modern Daily News. Dan menjelang abad ke-20, akhbar Nanyang Sung Hui Pau dan juga Chong Shin Yit Pau memuatkan soal pemerintahan, monarki serta pergolakan politik di China. Maknanya akhbar-akhbar Cina yang ada di tanah Melayu ni banyak cerita tentang apa? Tentang apa yang berlaku di negara Cina itu sendiri. Di negara Cina itu sendiri. Okey, dalam kelas kita ada beberapa orang pelajar-pelajar keturunan ataupun kaum Cina di sini. Yes, cikgu nak tanyalah kepada pelajar-pelajar yang kaum Cina seperti Wei Ting, seperti juga Kai Shen, begitu juga ada lagi siapa ya? Wei Ting dan juga Kai Shen. Mungkin kamu boleh maklumkan bagi tahu cikgu. Kamu masih membaca akhbar-akhbar Cina ke? Macam Nanyang Siang Pau ke? Mungkin Wei Ting, mungkin juga Kai Shen masih membaca akhbar Cina lagi ke? Oh ya ke ya? Oh, okey, Wei Ting. So, dan apakah isi kandungan akhbar Cina pada zaman sekarang? Adakah sama macam akhbar bahasa Malaysia, iaitu berkaitan dengan isu semasa? Cikgu rasa masih lagi berkaitan isu semasa kan? Dia tak ada lagi yang macam akhbar ni kan? Yes, betul. Itu betul. Okey, terima kasih banyak Waiting untuk menjawab ya. Alright. So, kalau kita lihat menjelang 1929, orientasi penulisan ataupun orientasi penulisan ni maksudnya adalah apa tahu? Matlamat penulisan akhbar itu bersifat apa? Anti-imperialisme. Siapa yang tak tahu apa maksud imperialisme? Anyone? Tak tahu cakap tak tahu. Tak apa, cikgu terangkan. Tak tahu cakap tak tahu. Apa itu imperialisme? Tak tahu. Betul. Okey. Beritahu pasal perkara yang betul memang ada Dan. Okey. Ya Zaim. Maksudnya penjajahan barat ke atas negara lain?
Bagus. Okey. Zaim, terima kasih banyak Zaim. Okey. Imperialisme ini ingat imperialisme sebenarnya bermaksud dasar ataupun satu matlamat penjajahan ke atas negara lain. Penjajahan ke atas negara lain. Untuk apa? Untuk tujuan-tujuan tertentu. Contoh, bila British datang ke tanah Melayu dan bertujuan untuk mengaut kita punya bahan mentah, itu memang imperialisme. Itu memang imperialisme. Begitu juga kalau kita lihat macam Belanda menjajah Indonesia untuk kepentingan ekonomi, juga itu adalah imperialisme. Jadi senang cerita, imperialisme bermaksud penjajahan. So akhbar-akhbar Cina pada waktu ini, dia punya matlamat penulisan akhbar tu apa tahu, iaitu diorang ni tak suka dengan penjajahan yang berlaku. Itu maksud dia. So ingat imperialisme semua ni, konsep-konsep ni Dan sekitar tahun 1930-an kalau kita lihat, akhbar Nanyang Siang Pau. I think Nanyang Siang Pau still relevant dan masih ada sampai sekarang. Cikgu rasa Nanyang Siang Pau ni. Di Pulau Pinang memperjuangkan soal kesatuan sekerja dan keadilan sosioekonomi masyarakat kelas bawahan. Okey. Soalan Aisyah. Orang Melayu pernah tak jajah negara barat? Tidak. Okey, tidak. Okey, so aku tanya cikgu, maaf. Untuk tujuan apa tadi? Okey. Baik. Imperialisme tujuan dia banyak. Tapi kebiasaannya tujuan imperialisme ni iaitu 3. Goal, gospel and glory. Maknanya apa? Goal untuk kekayaan. Maknanya ambil bahan mentah, jual dia orang yang kaya. Itu yang dilakukan oleh British, betul? Goal. Gospel untuk menyebarkan agama Kristian. 2. Kemudian yang ketiga, 3G. Satu lagi iaitu glory, iaitu pencapaian. Maknanya mereka nak kemenangan sebab mereka ni bukan satu negara saja yang menjajah, banyak negara. So British ada, Portugis ada, Sepanyol ada, kemudian France pun ada. Mereka ni bersaing dan mereka nak membuktikan siapakah yang lebih power dalam imperialisme. So itu adalah glory, pencapaian. So 3G inilah matlamat utama. Kepentingan mereka melakukan imperialisme ataupun penjajahan. Yes. Baik, Aisyah tanya, kenapa orang Melayu tak menjajah barat? Baik, kamu tahu Yes, kamu tahu sebenarnya di tanah Melayu ni kita memang tak lakukan penjajahan. Tetapi kita offer mereka untuk duduk di bawah kita. Kita tak jajah tapi kita offer mereka untuk duduk di bawah kita. Itu kelebihan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Kamu tahu tak dulu Kesultanan Melayu Melaka yang kita lihat Melaka tu kan, kenapa dia besar sampai ke Singapura, sampai ke hujung selatan Thailand, kemudian hampir separuh Sumatera? Adakah dia jajah? Tak semua yang dia jajah. Banyak yang bila Melaka jadi besar, yang negara-negara lain kecil-kecil ni kan, diorang terus jumpa Sultan Melaka, dia kata apa? Kami daripada Aceh contohnya, kami daripada Aceh. Kami nak duduk di bawah Melaka boleh? Melaka kata apa? Boleh. Kami akan memberi perlindungan kepada negeri kamu. Tapi kamu kena bayar ufti lah, bayar yuran kepada kami setiap tahun. Dia kata, boleh tuanku. Boleh. Nampak tak? Kerajaan alam Melayu dia tak menjajah sangat, tapi negara kecil-kecil ni yang offer diri untuk duduk di bawah Melaka. Itu nampak. Kita tak buat imperialisme, tapi negara lain yang offer diri untuk duduk di bawah naungan kita. Nampak? Hebat. Siapa lagi hebat? British ke kita? Kita lagi hebat. Macam cikgu selalu sarankan kepada kamu semua lah. Yes, betul Daniel. Cikgu kata apa? Jangan kita menjajah orang lain, tapi jadikan diri kita magnet supaya orang lain sudi dan rela nak duduk bernaung di bawah kita. Cewa. Nampak tak? Jadikan diri kita magnet.
Nampak? So, itu tips lah. Biar orang buat kita buat Maggi. Jadahnya kau ni kan. Nampak? Orang lain nampak kelebihan kita, orang lain duduk rela nak dekat dengan kita. Tak payah kita sibuk-sibuk nak dekat dengan orang. Aku nak kawan dengan kau lah. Aku nak kawan dengan kau lah. Tak payah. Kita buat yang terbaik untuk diri kita. Dia orang yang offer. Aku nak kawan dengan kau. Silakan. Nampak? Jadikan diri magnet. Alright. Kita sambung. Alright. Sonok pula topik ni. Okay. Kita lihat. Itu tadi akhbar Cina. Akhbar India pula. Aku nak kahwin. Aduh. Okay. Akhbar India pula. Cenderung menerbitkan akhbar walaupun beroperasi dalam tempoh singkat. Baik, apakah kisah-kisah dalam akhbar India? Biasanya kandungan dia perjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di negara ini. Contohnya, akhbar-akhbar seperti Tamil Nesan dan Tamil Murasu. Okey, ini mungkin kita boleh tanya pada Darren ataupun juga pada Vines. Adakah kamu, Darren ataupun Vines, masih lagi membaca tak akhbar-akhbar berbahasa Tamil ni? Sashini ke? Tak. Masih baca? Tak. Okey. Oh, tak baca? Okey. Mungkin boleh bagi tahu kepada kita semua, okey, akhbar-akhbar Tamil sekarang ni, kebanyakannya dalam tu isu berita pasal apa ya? Berita pasal apa ya? Darren, mungkin Sushmita mungkin boleh bagi tahu? Cikgu, dia isu pasal perkembangan semasa. Maknanya tak ada beza lah akhbar India, akhbar Tamil dengan akhbar Melayu semua kan? Saya I'm not very sure, tapi saya tengok ini, saya baca macam isu pasal perkembangan semasa dengan ada some isu pasal perkembangan negara India. I rasa pun. Oh, okey. Dan generasi muda seperti Sushmita, Darren semua, kamu semua masih boleh membaca tulisan Tamil tu ya? Actually saya tak belajar bahasa Tamil. It's my mother tongue, tapi saya tak belajar sebab saya dari kecil sekolah kebangsaan. So saya faham, lepas tu boleh baca sikit-sikit lah cikgu. So okey. Okay, so itu memang isu lah. Sebab macam orang Melayu pun, dia ada akhbar iaitu akhbar tulisan Jawi. Dan akhbar tulisan Jawi ni pun sebenarnya, dah ada orang-orang Melayu yang tak pandai nak baca Jawi pun ada juga. So, samalah tu kan. Okay, baik. Okay, kita lihat di sini. So, contoh akhbar The Indian dan Indian Pioneer memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan masyarakat kelas menengah India di negara ini. Baik, ada yang tanya. Iaitu boleh percaya ke surat khabar sekarang? Okey. Sebenarnya bukan saja surat khabar. Everything yang kamu dapat, everything daripada akhbar ke, daripada internet ke, daripada WhatsApp ke, daripada Twitter, Instagram dan sebagainya, kamu tak boleh percaya sangat. Everything. Kamu tak boleh percaya sangat. Kamu boleh ambil, pegang dia. Tapi jangan terima bulat-bulat. Pegang dulu. Okey, kemudian bila dah buat kajian, dah kamu teliti balik, kan, kamu tengok rasional dan juga dapatkan maklumat luar, baru kamu boleh simpulkan itu fakta ke auta. Kalau auta boleh buang. Kalau fakta boleh ambil simpan. Itu cara dia. So jangan terima everything yang luar ni kamu ambil, masuk. No. Sebab itu tugas kamu filter, tapis dia. Tapis dia. So jangan kamu terpengaruh. Betul Syamil. Tak pasti jangan kongsi. Bagus tu. Okay, ingat So itu berkaitan dengan akhbar-akhbar. Bagaimana pula dengan satu lagi cara yang diorang buat iaitu karya-karya kreatif. Antara karya kreatif ni, maksudnya apa tau? Maksudnya adalah berkaitan dengan novel ataupun puisi ataupun cerpen. Novel meniupkan semangat nasionalisme. Okey, baik. So Zaim tanya, kelas menengah ni yang ada pangkat ke? Bukan. Okey. Cikgu sebenarnya tak nak cakap isu ni, tapi dah ada yang tanya, so cikgu cakap lah. Baik.
di India, di negara asal India, there are many caste ataupun dikatakan sebagai banyak kasta dalam masyarakat India, di negara India. Daripada atas sekali iaitu Brahmin, kemudian Kshatriya, kemudian ada Vaishya dan bawah-bawah lagi sampai ke, kalau tak seribu yang bawah sekali, Daegu ke Daisa, something like that lah. Okay, so dia ada banyak kasta. So kasta yang atas ini adalah kasta yang golongan-golongan yang atasan, yang biasanya kaya raya, keturunan yang power-power semula. So yang bawah-bawah ni biasanya golongan-golongan rakyat dan bawahan. Dan mereka datang ke Malaysia ni dan tanah Melayu ni dan still bawa, ada yang still bawa dia punya caste tu ataupun bawa kasta itu. So kasta yang di atas inilah biasanya mereka yang jadi pemimpin. Mungkin kita nak tanyalah Sushmita dengan Darren. Boleh cikgu tahu, mungkin kamu tahu kamu ni sebenarnya datang daripada kasta yang mana? Ya, mungkin boleh Sashini ke ataupun ya. Kami pun nak tahu juga sebenarnya sebagai pengetahuan. Anyone? Cikgu. Yeah. Actually, my parents, my parents tak bagi tahu pun saya datang daripada kasta mana sebab they don't practice this in this daily living lah cikgu. Bukan macam orang lain. So I pun tak berapa sure. Okay. Darren, mana Darren ni? Daripada tadi cikgu sebut-sebut Darren tak keluar-keluar pun. Mana Darren ni? Tidur Saya ada cikgu, saya ada lagi. Okay. So Darren, so what's your comment about caste ini ataupun kasta ni? Caste ini actually something is useless lah cikgu. Actually. Of course useless. Sebab caste ni satu-satunya dia macam menceraikan apa? Berhubungan. Suami isteri takkan? Memang pun cikgu, saya nak cakap yang tu. Menceraikan perhubungan. Sama ada itu kawan atau mereka something relationship lah cikgu. Ya, betul. Sebab Cikgu? ya. Tapi sorry ya cikgu mengganggu, maaf. I mean in my opinion dalam this era, this modern, saya rasa caste ni memang no point lah sebab because of this caste it leads to many problems. Malaysia ni dia macam pelbagai kaum. So if we take caste in, memang tak boleh, we cannot run the country. Betul. Dan sebenarnya caste ni ataupun kasta ni banyak berlaku di negara India, negara asal. Dan itu dipraktiskan di sana. Even sampai golongan yang atas tak boleh kahwin dengan golongan bawahan. Tak boleh bawahan tak boleh kahwin dengan golongan atasan. Dia mesti kahwin dengan sama-sama kasta dia saja. Yes. But di Malaysia, I don't think ianya diamalkan. Tidak. Tapi cikgu, caste yang atas kali tu bukan ceti tak for me lah. Bukan ceti I don't know. Tetapi pada sebab pandangan cikgu, dalam India, ceti merupakan orang yang terkaya di India. Ceti dan Brahmin yang merupakan kedua. Tapi cikgu cakap Brahmin yang pertama. Sebab tu saya baik. itu sebab tu cikgu cakap cikgu tak pasti. Tetapi yang itu atasan lah. Yeah. One of the most. Ceti yang atasan cikgu. Okay. Baik. Orang Melayu dengan Cina tak ada caste. Orang Melayu dengan Cina tak ada caste. Orang India memang ada. Tetapi di Malaysia ni, kalau kamu lihat, kasta tu dia terjadi dengan sendirinya. For example, macam apa tahu, kalau kamu perasan di sekolah kamu, kadang-kadang ada sekelompok orang India yang dia tak berkawan dengan sekelompok orang India yang lain. Nampak tak? Seolah-olah orang India tu dia macam dia is a nobleman ke, kemudian dia orang kaya-kaya ke. So golongan orang India yang miskin-miskin ni dia orang macam tak mix. Perasan tak Darren? It happen. Ada kadang-kadang. Perasan. Yes, di Perasan sekolah cikgu. selalu. Di sekolah tu memang ada. Yes. So yang kononnya mereka kata apa tahu, yang kaya ni kata ini golongan paria cikgu. Dia cakap kan cikgu tahu. Ni paria cikgu. Kamu bukan India. Kami India, kami bukan paria. So macam tu. So okay, so ada caste lagi. Tapi cikgu sesetengah orang tu dia based on color. Kalau dia macam gelap sangat, diorang cakap paria. Yang lagi satu tu diorang macam cerah-cerah sikit, diorang macam
Yes, skin dia cerah sikit. Yes. Okay. So, okay. Ingat kita bukan nak ni ingat Ini gunakan bukan isu resis. resis tapi jaga bahasa, sebaik-baiknya jaga bahasa, isu sensitif. So jaga bahasa. Okay. Baik, Alibaba cakap, cikgu tahu tak negara kita one of the most racist countries. Okay. Kenapa kamu cakap macam tu? Kenapa kamu Top cakap 1 dalam macam tu? resis case. Okay, statistik. Okay. Sebenarnya rasis di negara kita memang berlaku, tetapi dia naturally berlaku. For example, kita tengok kat sekolah. Contoh kat sekolah, bila cikgu-cikgu sekolah buka je, okay, kita buka kepada pendaftaran untuk pemain bola sepak sekolah. Ramai apa? Melayu yang masuk. Okay, kita buka untuk bola keranjang. Okay, kebanyakannya pelajar Cina, bola keranjang. Kemudian, okay, kita buka untuk atlet olahraga seperti lumba lari dan lompat jauh. Ramai pelajar India. Okay, so yang ini sebenarnya apa tahu? This is racist, tetapi racist ini diterima secara semula jadi dan kita tak kisah pun. Jadi nak kata kita racist tak? Kita anggap itu sebagai normal lah. Memanglah ramai orang Melayu main bola sepak. Tak ada yang main. It's just macam stereotype. Yes. Okay. Jadi Cikgu tapi kena adalah. tengok sekolah saya lah cikgu. Sekolah Tapi saya lagi teruk. Kalau bola tapi keranjang je, satu orang Melayu atau satu orang India pun tak adanya. Semua orang Cina. yes. Okay. Bola sepak semua orang Melayu. See? Tapi Yang badminton pula semua orang India. adakah itu racist? No. Tetapi itu adalah diterima sebagai apa? Diterima sebagai memanglah orang Melayu dalam kehidupan mana ada main bola keranjang. Betul tak? Dalam kehidupan mana ada orang Melayu main bola keranjang, semua main bola. Macam tu. So tapi kena belajar kan cikgu. Kena belajar. Tapi kita tak boleh paksa minat orang. Jadi kita terima itu sebagai apa? Is a kita kata sebagai hubungan yang baik. Sebab apa? Kita saling memahami. Memanglah bola keranjang selalunya dengan badminton selalunya pelajar Cina lah yang main. Bola sepak, itu memang pelajar Melayu lah main. Tapi ada juga pelajar Cina dengan pelajar India nak main bola sepak. Boleh je kan? Tak ada masalah kan? Tak ada sampai, kau tak boleh masuk. Kau bukan. Tak ada. Even bola keranjang pun, bila ramai-ramai Cina kat situ, tak adalah pula orang Cina kata, kau Melayu tak boleh main. Tak ada. Boleh je nak masuk. Tapi semula jadi, tiba-tiba terpisah. Ingat, tiba-tiba terpisah. Dan kita terima itu. So bagi cikgu, walaupun mungkin nampak macam racist, bagi cikgu, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Okay. Kalau orang yang macam cakap sesama sejenis macam mana, like Cina cakap dengan Cina je, well, itu mother tongue mereka. Okay, mother tongue mereka, so kita kena terimalah hakikat itu. Ada orang lagi selesa. Kalau macam kita cakaplah Jawa ke, kan? Kita cakaplah bahasa F ke, kan? Kan? Fapa dafa, difidufu, buful kufu, bafa wafa, macam itulah kan, bahasa F ke kan. Apa tu cikgu? Kau tahulah nanti. Okey, baik. Semangat nasionalisme. Okey, bertemakan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. So antaranya iaitu mari kita berjuang. So Abdullah Siddiq mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Puisi adalah kita katakan sebagai sastra di mana dia ada sastra seperti Angan-angan dengan Gurindam, Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi, Semenanjung oleh Harun Aminur Rashid dan juga Serunai Pujangga. Ini semua adalah nama-nama tajuk puisi seperti dalam bentuk sajak ataupun dalam bentuk panjangnya, banyaknya dan panjangnya. So kesimpulannya, apa yang kita belajar inilah dia. Okey. Apa yang kita belajar inilah dia. Okey. Khatam dah. Okey, boleh tidur. Okey. So cikgu nak ulas sikit
bahawa apa yang kita belajar pada bab ini, yang pertama memang bab ini besar. Mula-mula kita belajar itu maksud nasionalisme, okey, kemudian perkembangan idea nasionalisme di barat. Ingat kalau di barat ada 3. Revolusi Keagungan, Amerika dan juga Perancis. Okey. Revolusi, ada 3 revolusi itu. Daripada di barat dia datang ke Asia, iaitu di India, di China, Empayar Uthmaniyah dan Mesir, dan juga di Jepun. Daripada situ bawa kepada nasionalisme di Asia Tenggara, iaitu di Filipina, di Burma, di Vietnam, Indonesia dan Thailand. Kemudian bawa kepada kesedaran nasionalisme di negara kita. So kita belajar tentang apakah faktor kemunculannya, iaitu peranan agama. Peranan agama ni iaitu tentang gerakan islah kaum muda, kaum tua semua. Penulisan kreatif seperti novel, cerpen dan sebagainya. Okey, begitu juga media cetak, akhbar-akhbar, sistem pendidikan, kemunculan golongan-golongan intelektual dan juga pengaruh luar dan pengaruh-pengaruh serantau, dan perkembangan nasionalisme di tanah Melayu ni melalui golongan perjuangan-perjuangan mereka ini, dan akhirnya kesan perkembangan nasionalisme iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Baik. So dengan itu alhamdulillah tamat. Okey, tamat kita punya bab 2 ini. Namun begitu, ada tak soalan untuk kita tanyakan? Nak tanya apa-apa tak? Sepanjang cikgu mengajar kelas ini, alhamdulillah ada 44 orang, 45 orang ni. Cikgu lihat bahawa ramai sebenarnya